Bagus. Selamat kita. Mestilah. Ini kan kereta buatan Malaysia. Buatan Malaysia? Ada kelak. Sebab itu kita kena sokong dan beli barangan buatan Malaysia. Ada kelas, harga berpatutan, keselamatan terjamin. Yang pasti barang baik barang kita. Betul-betul. Jom sokong dan beli barangan buatan Malaysia. Barang baik barang kita. Seperti biasa untuk laporan cuaca kita ke Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Muhammad Hafiz Husin. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan salam Maulidur Rasul. Pada ketika ini, berdasarkan paparan imej satelit menunjukkan negara kita menerima kelompok awan aktif yang agak tebal di seluruh negara, di utara semenanjung Malaysia dan juga di negeri Sabah dan Sarawak, yang menunjukkan bahawa masa kini kita menerima keadaan cuaca yang agak lembap. Dan keadaan ini dapat dilihat dengan lebih terperinci dengan melalui paparan gambar radar. Pada ketika ini di Kedah, di utara semenanjung Malaysia, hujan seperti yang berlaku pada tengah hari tadi nampaknya sudah pun beransur reda. Kini hujan hanya berlaku di utara yang melibatkan negeri Perak, di negeri Kelantan dan juga di utara di negeri Terengganu. Manakala hujan yang berlaku ketika ini di Selangor, Kuala Lumpur dan juga di bahagian pedalaman negeri Sembilan. Kita jangkakan ianya akan berlanjutan sehingga ke awal malam dan ianya akan bergerak menghala ke pedalaman. Justru itu di bahagian tengah melibatkan negeri Pahang akan mengalami hujan pada lewat petang nanti. Keadaan yang serupa juga kini berlaku di negeri Sabah. Di negeri Sabah hujan besuk petir kini sedang berlaku di bahagian utara di negeri Sabah melibatkan bahagian Kundai. Manakala di bahagian lain dalam keadaan yang agak mendung. Namun di negeri Sarawak keadaan berbeza pula. Hujan beserta ribut petir kini sedang berlaku di hampir ke semua bahagian kecuali di bahagian Limbang dan juga di bahagian Miri. Di bahagian Limbang dan Miri bahawa masa kini dalam keadaan yang agak mendung. Hujan beserta petir yang berlaku di kebanyakan bahagian di negeri Sarawak ini kita jangkakan ianya boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Berdasarkan paparan carta angin pada ketika ini negara kita menerima pengaruh angin daripada pelbagai hala dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga ke 30 km sejam dan ketinggian ombak juga tidak melebihi 2.5 meter. Justru itu Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran yang kencang serta bergelora di mana kawasan Peran di rantauan kereta. Baiklah, sebab bisa kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian daripada Malaysia, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Langsung dari negeri kita mulakan dengan Sabah bersama Muhammad Dia Shahlan. Selain perkongsian mengenai sambutan pada Rasul, antara perkembangan lain lebih 3,000 bakul bantuan makanan diagihkan MRA Sabah kepada penduduk terjejas. Untuk butiran lanjut kita bersama dengan Dia. Silakan. Ya Nazri, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Utamakan pembangunan insan bagi mencapai kejayaan dalam membangun dan membentuk negara sejahtera. Sokongan itu yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin mengajak umat Islam agar mendalami formula junjungan besar Rasulullah SAW dengan menanam iman serta menggilap jiwa dengan tauhid dan sifat-sifat terpuji. Dalam dunia dilanda pelbagai krisis akhlak, ekonomi maupun kesihatan, langkah terbaik ialah menguatkan pegangan agama serta menghayati sunnah Rasulullah SAW, termasuk menerap sifat kebersamaan dalam menghadapi sesuatu situasi dan
berita semata-mata. Saya juga ingin menyeru kepada rakyat di luar sana, marilah kita sebarkan kebaikan, tanamkanlah sifat ihsan, saling mengasihi, empati dan prihatin terhadap masyarakat sekeliling kita. Tambahan pula, di saat negeri dan negara kita sedang berhadapan dengan secerti ketir begini. Tun Dr. Johar menyatakan demikian ketika menyampaikan perutusan sambutan Maulidur Rasul di Istana Negeri Kota Kinabalu. Yang di-Pertuan Negeri juga berharap rakyat mengukuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana ini akan membuatkan insan lebih kuat dalam menghadapi apa jua permasalahan. Umat Islam di negeri ini juga diajak menghayati sambutan Maulidur Rasul dengan mencontohi ajaran Rasulullah SAW, khususnya dalam suasana negara berdepan pandemik COVID-19. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, walaupun sambutan tidak seperti sebelumnya, namun semangat dan matlamat sambutan berkenaan masih boleh diterjemahkan dalam kehidupan seharian. Antara perkara yang diingatkan Rasulullah SAW dalam menghadapi pelbagai bentuk ujian dan masalah ialah sifat sabar, bermuafakat, bekerjasama, berusaha serta bertawakal ke hadrat Yang Esa dan sentiasa bersedia membantu satu sama lain. Belajarlah dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita yang tercinta tentang semangat kerjasama dan tolong-menolong tanpa mengira apa bangsa dan agama kita, dengan mematuhi segala peraturan dan arahan pihak berwajib. Turut diingatkan kepentingan menjaga kebersihan diri, rumah serta persekitaran bagi menjauhkan diri daripada perkara yang memudaratkan diri sendiri dan orang lain. Datuk Haji J berkata demikian dalam perutusan sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah PPNS Kota Kinabalu. Beliau turut meminta orang ramai agar sentiasa memberi sokongan, kerjasama dan penghargaan kepada petugas Barisan Harapan di mana jua mereka berada. Jabatan Hal Ehwal Islam Negeri Sabah JAINS menganjurkan 3 program utama bagi menyemarakkan lagi sambutan Maulidur Rasul Negeri Sabah 1442 Hijrah. 3 program itu ialah pertandingan kaligrafi Islam Khat Nusantara Sabah Malaysia, pertandingan kaligrafi Jawi Khat Borneo Sabah dan program JAINS Prihatin. Bagi pertandingan kaligrafi Islam Nusantara Sabah Malaysia, ia melibatkan 3 kategori dan setiap kategori menawarkan hadiah RM6,000 bagi Johan, RM3,000 bagi naib Johan dan RM2,000 bagi tempat ketiga. Manakala pertandingan kaligrafi Jawi Khat Borneo Sabah pula melibatkan 2 kategori dipertandingkan yang menawarkan hadiah wang tunai RM3,000 bagi Johan, RM2,000 bagi naib Johan dan RM1,500 tempat ketiga. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, setiap penyertaan perlu dihantar kepada urus setia JAINS sebelum atau pada 29 Mac tahun depan dan 29 November tahun ini. Dijangka lebih 400 penyertaan akan diterima bagi pertandingan ini, melibatkan peserta dari Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam, Semenanjung Malaysia dan Sarawak. Biasanya ini mendapat sambutan yang sangat baik daripada peserta dari seluruh ASEAN. Inilah usaha kita untuk membudayakan tulisan Jawi dan untuk memantapkan kecintaan terhadap kaligrafi Islam. Datuk Arifin menyatakan demikian selepas majlis pelancaran program-program sambutan Maulidur Rasul bagi tahun 1442 Hijrah di Wisma Wis Kota Kinabalu. Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia YADIM konsisten menyantuni golongan yang terkesan akibat penularan pandemik COVID-19 sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP Mac lalu. Pengarah YADIM Sabah Haji Samin Ongki berkata, antara yang diberi perhatian ialah golongan asnaf, petugas barisan hadapan, pesakit yang dikuarantin dan golongan berpendapatan rendah. YADIM menyantuni masyarakat tidak terhad kepada tema agama, tetapi tema pendidikan, kebajikan, alam sekitar dan yang lain-lain. Kita menyantuni pelbagai pihak termasuk bantuan di penjara, para pesakit. Haji Samin menyatakan demikian ketika
akan menjadi tetamu dalam rancangan Bah Ngam Latu, segmen Kita Cerita Kita Kongsi di Sabah FM. Beliau juga berkata Yadim tidak bergerak sendirian kerana mendapat sokongan pelbagai pihak termasuk jabatan dan agensi kerajaan, wakil rakyat, NGO, syarikat swasta dan orang perseorangan. Haji Samin juga menjelaskan kegiatan dakwah tidak terhenti hanya kerana kekangan aktiviti bersemuka bagi membendung penularan COVID-19 kerana ia diteruskan melalui kaedah maya termasuk dakwah dalam talian, sebaran video pendek dan melalui poster. Lebih 3,000 bakul bantuan makanan telah diagihkan Malaysia Relief Agency MRA Sabah kepada mereka yang terjejas akibat pandemik COVID-19 di seluruh Sabah. Jumlah agihan itu dijangka meningkat berdasarkan keprihatinan orang ramai yang terus menyumbang dana menerusi tabung kecemasan COVID-19 MRA Sabah 2.0 yang dilancarkan September lalu. Dengan kutipan dana ketika ini yang sudah mencecah lebih RM86,000, Setiausaha Kerja MRA Sabah, Alex Dennis berkata, ia memudahkan lagi pihaknya menyalurkan bakul bantuan makanan secara berterusan, terutama di kawasan pantai timur Sabah. Kita fokuskan untuk kawasan yang teruk terjejas seperti di pantai timur Sabah, yang mana di pantai timur Sabah ada beberapa daerah yang masih dalam keadaan kawasan zon merah lah, dan kita akan terus membantu, dan dalam kita membantu beri bantuan ini pun kita memerlukan kerjasama dari semua pihak. Beliau dihubungi pemberita RTM di Sempurna. Dalam masa sama, Alex mengalu-alukan sumbangan daripada pelbagai pihak dalam bentuk peralatan perlindungan diri, pelindung muka dan pelitup separuh muka khusus untuk petugas barisan hadapan yang bertugas di hospital dan pusat rawatan COVID-19. Keperluan kelengkapan itu amat tinggi ketika ini memandangkan Sabah mencatatkan kes positif COVID-19 tertinggi berbanding negeri-negeri lain di Malaysia. Baik, sekian dahulu berita dari Sabah petang ini. Saudara terus patuhi SOP ditetapkan. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Kembali semula bersama Nasri di Angkasa Puri. Silakan Nasri. Baik, terima kasih Dia. Perintah Kawalan Pergerakan diperketat lebih 4,000 penduduk kampung Haji Baki jalani hujang saringan COVID-19. Paparan lanjut kita bersama Firdaus Arashi Idris langsung dari Sarawak. Baki, iaitu lokasi yang diisytihar pelaksanaan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD di Sarawak mula menjalani saringan COVID-19 hari ini. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Emas berkata, saringan pertama pada pagi tadi melibatkan seramai 800 penduduk. All this area will be locked down, meaning they cannot go to Sentosa Clinic. Sama ada untuk ambil ubat ataupun untuk pressure. So we have already set up a clinic here. Selain menyediakan kemudahan perubatan, kerajaan juga akan mengagihkan bekalan makanan kepada semua penduduk yang terjejas sehingga 10 November depan. Ditemui pemerintah semasa meninjau pusat PKP di Kampung Terbabit, beliau turut meminta penduduk di seluruh Kuching akur dengan arahan baru yang dikeluarkan oleh kerajaan. Jelasnya, walaupun tiada sekatan jalan dibuat antara bandaraya ini dengan daerah luar, namun semua pihak diminta memainkan peranan mengurangkan pergerakan. Mutasi virus COVID-19 yang dikesan di kluster Green Hill merupakan jenis yang lebih pantas merembak berbanding jenis-jenis lain yang sedia ada di Sarawak. Mendedahkan perkara itu, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata, kajian makmal mendapati jenis virus itu mempunyai daya inkubasi yang lebih cepat, iaitu 3 hingga 5 hari berbanding jenis sebelum ini yang mengambil sehingga 14 hari sebelum ia dikesan. Symptoms very fast. Instead of 14 days, about 3 to day 5 they become positive. Mempunyai kemampuan untuk berembak dengan pantas dan meluas. Justru itu Datuk Seri Dr. Sim meminta kerjasama semua pihak untuk terus mematuhi prosedur operasi standard yang telah ditetapkan dalam usaha memerangi wabak berkenaan.
CBL ialah menggunakan perkongsian video secara pembelajaran berasaskan komuniti atau CBL. Mengulas lanjut, beliau berkata video yang direka adalah hasil kreativiti oleh rakan-rakan strategik untuk menyampaikan maklumat serta informasi berkaitan dengan permasalahan isu-isu sosial di Sarawak. Datuk Sri Fatimah berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat MPS Bilangan 3 2020 serta penyerahan watika pelantikan semula ahli MPS di Kuching. Seramai 32 ahli MPS menerima watika pelantikan semula bagi sesi 2020-2022. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Fatimah mendedahkan satu lagi program baru iaitu program Randau Solidariti Komuniti merupakan pendekatan outreach terbaru MPS ke arah meningkatkan perpaduan dalam kalangan rakyat khususnya peringkat komuniti. Katanya program terbabit dijalankan dengan kerjasama rakan-rakan strategik termasuk Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara. Selari dengan tema sambutan Maulidur Rasul tahun ini, Umar Rabani Negara Harmoni, masyarakat berbilang kaum di Sarawak terus diseru mengekalkan perpaduan untuk membolehkan usaha pembangunan oleh kerajaan dilaksanakan. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, ia amat penting bagi mewujudkan sebuah keadaan dalam negeri yang lebih aman dan harmoni. Datuk Abdul Karim berucap demikian merasmikan Majlis Perhimpunan sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Miri di Dewan Kompleks Islam Sarawak Miri. Biarpun disambut secara ringkas dan sederhana, beliau berharap rakyat sentiasa mengamalkan langkah berjaga-jaga ekoran penularan wabak COVID-19 ketika ini. Pada majlis itu, beliau turut menyampaikan anugerah-anugerah kepada penerima termasuk anugerah tokoh Maulidur Rasul bahagian Miri 2020 kepada Temenggung Datuk Haji Abdul Rahman Abang Fazil. Dalam balik itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simunjan Al-Adris menyifatkan tema sambutan Maulidur Rasul tahun ini Umar Rabani Negara Harmoni amat signifikan kerana ekoran penularan COVID-19, kerajaan dapat memfokuskan terhadap pengukuhan aspek pentadbiran untuk rakyat. Tambahnya, pengukuhan pentadbiran terutama di peringkat kerajaan amat diperlukan bagi mengatasi masalah-masalah lain yang turut meningkat naik seperti isu kesihatan mental dan ketidakseimbangan ekonomi akibat COVID-19. Beliau memberitahu demikian dalam ucapan perasmiannya sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Simunjan di Dewan Mesra Simunjan di Simunjan hari ini. Kemudian beliau menyampaikan dana dari Lembaga Amanah Kebajikan Sarawak Simunjan kepada 18 buah surau dan masjid daerah tersebut sekaligus menyampaikan hadiah kepada pemenang beberapa acara sempena sambutan Maulidur Rasul. Kemudian beliau menyampaikan dana dari Lembaga Amanah Kebajikan Sarawak Simunjan kepada 18 buah surau dan masjid daerah tersebut sekaligus menyampaikan hadiah kepada pemenang beberapa acara sempena sambutan Maulidur Rasul, antaranya penandingan spanduk dan nyanyian solo dakwah. Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan dengan kerjasama Persatuan Pegiat Seni dan Kebudayaan Malaysia akan daripada Songket Malaysia dalam senarai Intangible Cultural Heritage di bawah Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah dalam satu sidang media di Kuching berkata, program yang jurung kali adakan itu bertujuan memartabatkan warisan tradisional itu ke peringkat yang lebih tinggi. Katanya selain Songket Sarawak, pihak kementerian juga merancang melakukan inisiatif sama untuk warisan tradisional yang lain seperti buah kubu dan alat muzik tradisional Sabeh. Sarawak Music Fashion Galore akan menyaksikan peragawati memperagakan fashion reka Dato' Tom Abang Sofi, Nadine Anadur dan Ben Nazari. Selain akan menampilkan persembahan muzik daripada artis-artis tempatan antaranya seperti Jerry Kamit, Eugene Subo, Yam Yen, Dewi Diana dan Baby Shima. Unit Integriti dan Ombudsman Negeri Union bersama Unit Hal Ehwal Agama lain UNIFO dan Pejabat Presiden Bahagian Bintulu julung kalinya mengadakan forum integriti dari pelbagai perspektif agama. Menteri di Jabatan
SRM 649 oleh Jawamilu. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Nazri di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Fidaus. Kepentingan menjaga kebersihan antara ciri kehidupan yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. Baginda turut menekankan supaya menjauhkan diri daripada perkara yang boleh memudaratkan diri dan orang lain. Ikuti laporan penuh bersama Siti Aisyah Al-Basri di Kompleks Islam Putrajaya. Silakan Aisyah. Terima kasih Nazri di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Krisis COVID-19 mengandungi ibrah yang perlu dicontohi, terutamanya melibatkan aktiviti harian. Nabi Muhammad SAW menekankan kepentingan menjaga kebersihan dan mengamalkan batas pergaulan yang bertepatan dengan usaha mencegah penularan COVID-19. Syafiqah Saad ada laporannya. Ya Nabi salam alaika. Pelbagai ajaran dan panduan diajar Rasulullah dalam mendepani penyakit berjangkit yang relevan sepanjang zaman. Pendakwa bebas Hamidah Abdul Razak menjelaskan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi memerintahkan umatnya agar berhati-hati dan menghindari orang yang dijangkiti. Nabi bersabda, mafhumnya Nabi melarang bahawa orang yang berpenyakit menziarahi datang kepada orang yang sihat. Maksudnya tak nak bagi bercampur dan sebagainya untuk nak elak daripada tersebar luas. Dan seterusnya hadis yang lain yang mana juga disebut Nabi juga melarang kalau kita dengar satu tempat yang ada penyakit berbahaya dan Nabi larang untuk kita masuk tempat tu. Rasulullah menunjukkan bahawa Islam ialah agama praktikal, namun pada masa sama mendidik umatnya untuk berikhtiar mencari solusi, bukan berserah kepada Allah semata-mata. Justeru, walaupun kita tidak sempat bertemu dengan penghulu sekalian Nabi dan Rasul, perjuangan dan pengorbanan baginda tetap diingati. Maulidur Rasul pada tahun ini seharusnya diraikan walaupun caranya berbeza berbanding tahun sebelumnya. Tanpa mengadakan sambutan besar-besaran seperti kebiasaan, tidak bermakna kecintaan terhadap junjungan besar kita tidak dapat dizahirkan. Sebagai tanda manifestasi seorang umat terhadap pemimpin paling agung sepanjang zaman, pengisian program kerohanian bersama keluarga, alunan selawat ke atas baginda juga menyebarluaskan adab dan akhlak yang dizahirkan baginda, mampu mendekatkan kerinduan kita kepada Rasulullah SAW. Salam Maulidur Rasul. Syafiqah Masaad, laporan Jakib untuk RTM. Penggiliran ahli Jumaah masjid atau surau perlu dibuat secara seimbang, khususnya lokasi yang padat. Ia bagi memastikan kelancaran pematuhan prosedur operasi standard SOP dalam usaha mengekang COVID-19. Imam Masjid Negara Ehsan Muhammad Hosni menegaskan setiap komuniti wajib mematuhi arahan pemerintah ulil amri yang ingin melindungi rakyatnya. Bila mana ada kebersamaan dalam melaksanakan semua arahan-arahan ini, kita patuh dengan arahan Allah Subhanahu Wa Taala, perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya dan juga ulil amri, yang mana ulil amri ini sudah pasti melihat suasana sesuatu keadaan itu qadiyah, ialah tertakluk kepada suatu kaedah, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, iaitu urus tadbir pemerintah ke atas rakyat adalah berpandukan kepada maslahah ummah. Pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia, Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir pula berharap orang ramai tidak mengambil kesempatan menjadikan SOP sebagai alasan untuk terus melupakan masjid. Jadi kalaulah keadaan ini berpanjangan, sembilan sampai setahun, dia dah rasa selesa, semayang di rumah pun okey, apa masalahnya, tak payah pergi masjid, tak payah pergi surau kan. Jadi kita perlu melihat juga, kita bimbang penyebaran penyakit COVID ni, tapi pada masa yang sama kita perlu melihat kepada jangka masa panjang juga, bagaimana kita nak mengimarahkan masjid ini. Kedudukan
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM sebagai peneraju Badan Persejalan Halal Global diperkukuh dengan kelulusan akreditasi ISO IEC 17065/2012. Menurut Pengarah Bahagian Pengurusan Halal JAKIM, Bukhari Ma'ahir, pengiktirafan yang diberikan Jabatan Standard Malaysia ini secara tidak langsung memberikan nilai tambah dan meningkatkan keyakinan pemain industri halal antarabangsa. JAKIM kini dikenali sebagai badan persijilan halal yang memenuhi semua keperluan piawaian dan perundangan bertaraf dunia yang ditetapkan oleh Organisasi Piawaian Antarabangsa ISO. Kita tak nak kita yang mengeluarkan persijilan, tetapi orang yang berebut dan mengambil peluang ini daripada luar negara, dan mereka boleh pasarkan produk itu ke seluruh dunia. Maksudnya bila produk berkenaan mendapat persetujuan halal daripada Malaysia, maka produk itu boleh dipasarkan seluruh dunia, kerana dunia mengiktirafkan sijil halal Malaysia ini. Justru tegasnya, pemain-pemain industri di negara ini perlu merebut peluang mendapatkan sijil halal. Ia mampu membuka peluang lebih besar untuk produk Muslim melangkah lebih jauh ke pasaran global. Bagi pihak industri halal di Malaysia, insya-Allah kami akan teruskan berusaha kami untuk mempertingkatkan lagi tahap pengurusan halal dan pengeluaran produk halal, dan terus bekerjasama dengan pihak JAKIM bagi mencapai status hak halal global seiring dengan aspirasi negara. Paparan tersebut mengakhiri lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Salam Maulidur Rasul dari kami, Unit Berita Ehwal Semasa JAKIM. Kembali ke Angkasa Puri untuk lebih banyak perkembangan semasa negeri-negeri. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Siti Aisyah. Berita wilayah berehat seketika dan kembali semula selepas ini. Buat swab test pada pekerja-pekerja ini, dan bagi mereka yang mencarung perkeso, semua kos untuk swab test ditanggung oleh perkeso, ditanggung oleh dia. Jadi secara percuma lah akan dibuat swab test. Ini memastikan mereka yang bekerja itu sudah pun negatif COVID, dan yang positif tentu saja akan dibawa ke hospital untuk rawatan. Bertemu kembali. Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa menghormati serta menyambut baik titah Yang di-Pertuan Agong agar Belanjawan 2021 diluluskan di Dewan Rakyat tanpa sebarang gangguan demi kebajikan rakyat dan juga kesejahteraan negara. Beliau yang juga Ahli Parlimen Ketereh berkata, saranan Al-Sultan Abdullah sebaiknya dipatuhi setiap Ahli Parlimen. Kita menunjuk kasih atas satu edaran berkeliling ataupun edaran media yang dibuat oleh Istana Negara menyeru kami semua lah, terutamanya ahli parlimen, supaya bermuafakat untuk menyokong terutama sekali belanjawan dan sebagainya, dan tentu itu satu perkara yang harus diberikan perhatian yang serius. Pada masa yang sama kita tahu di parlimen itu adalah satu platform yang memberikan hak kepada ahli-ahli parlimen untuk bertindak mengikut peraturan-peraturan dan susun galur perjalanan persidangan parlimen. Bagaimanapun beliau menghormati hak setiap ahli parlimen dalam membuat keputusan.
pembahasan dan pendirian pada sidang Dewan Rakyat. Belanjawan 2021 dijadualkan dibentang di Dewan Rakyat 6 November ini. Syarikat Air Darul Aman Sdn Bhd Sada yakin dapat menurunkan jumlah hutang yang ditanggungnya di bawah paras 30 juta ringgit. Sada sebelum ini menanggung hutang sehingga 147 juta ringgit dan sehingga Mei tahun ini berjaya mengurangkannya sebanyak 79.33 juta ringgit. Malah pendapatan Sada daripada operasinya kini adalah sekitar 24 juta ringgit. Menteri Besar Kedah yang juga pengerusi Sada Muhammad Sanusi Mat Noor berkata hutang berkenaan kini berbaki kira 68 juta ringgit. Jelasnya tiada suntikan dana daripada mana-mana pihak diterima untuk tujuan pembayaran hutang. Sebaliknya kerajaan negeri melaksanakan beberapa langkah penjimatan. Kita nak datang kepada satu angka yang kita dan Kerajaan Persekutuan bersetuju bahawa ini sajalah hutang Kerajaan Kedah kepada Kerajaan Persekutuan. Selepas kita buat proses migration pada bulan November nanti, Kerajaan Persekutuan menjanjikan penghapusan hutang berjumlah 690 juta jadi 1.3 juta, dan kita nak minta dirundingkan lagi benda-benda yang saya sebutkan tadi. Saya berharap hutang kita akan turun menjadi 600 lebih kurang lah. Sementara itu, beliau memaklumkan masalah air tidak berhasil NRW akan dapat diatasi selepas pembinaan 5 loji rawatan air siap. Perbanyak kandungan digital menyasarkan penduduk luar bandar dan ia antara langkah dalam menyampaikan maklumat dan kesedaran berkaitan pandemik COVID-19 dan sekaligus mengurangkan kadar jangkitan wabak berkenaan dalam kalangan penduduk pedalaman. Menurut pensyarakanan Jabatan Komputeran Fakulti Seni Komputeran dan Industri Kreatif UPSI, Profesor Madya Dr. Samsul Arya Arifin, pendekatan untuk masyarakat luar bandar sebagai contoh kelompok pribumi tidak boleh disamakan dengan masyarakat di bandar. Penggunaan dialek tempatan khususnya dalam penyampaian maklumat amat disarankan kerana lebih mudah difahami. Jadi maksudnya masyarakat luar bandar ni mereka kekurangan maklumat. Jadi contohnya di Sabah mereka perlu kandungan digital dalam dialek-dialek tempatan. Contohnya dalam dialek Kadazan, Murud, Bajau dan sebagainya kan, supaya mereka lebih dekat kepada masyarakat dan mereka dapat faham apa maklumat yang kita nak sampaikan. Tambah beliau, maklumat sebegini jika disediakan dalam bentuk digital seperti khidmat pesanan ringkas SMS dengan menggunakan bahasa daerah yang dipertuturkan akan lebih mudah difahami. Beliau ditemui pemberita selepas menjadi tetamu dalam program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Seorang remaja lelaki maut selepas motosikal yang ditunggangnya terlibat kemalangan di kilometer 0.5 Jalan Tapah Cameron Highlands kira pukul 10 pagi tadi. Mangsa Kok Weng King 19 tahun maut di tempat kejadian selepas mengalami kecederaan parah. Menurut Ketua Polis Daerah Tapah, Superintendent Wan Azharuddin Wan Ismail, ketika kejadian mangsa dalam perjalanan pulang ke rumahnya sebelum motosikalnya bergesel dengan sebuah lori dan terbabas ke bahu jalan. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Tapah untuk bedah siasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Operasi mencari dan menyelamat warga emas yang dikhawatiri lemas masa mandi di sungai berhampiran Gua Ikan kaki Bukit Perlis diteruskan dan hari ini 2 ekor anjing pengesan digunakan dan operasi diperluas 300 meter dari lokasi penemuan motosikal mangsa termasuk ke hilir sungai yang menghala ke empangan Timah Tasuk. 33 anggota penyelamat digerakkan pada hari kedua operasi. Arus deras serta peningkatan air sungai dalam gua menyukarkan usaha pencarian. Untuk hari ini kita punya kaedah mencari dan menyelamat kita adalah menggunakan surface searching dan juga selaman yang dilakukan oleh anggota PPDA kepada Balai Pokok dan Permakanan, dan sehingga kita memula operasi lebih kurang pukul 10 pagi tadi, dan sehingga ke masa ini kita masih belum ada tanda-tanda positif lah untuk menjumpai mangsa yang disyaki hilang. Peralihan angin monsun yang kebiasaan
Perkataannya, setiap penghujung tahun di utara tanah air boleh menyebabkan banjir kilat dan tanah runtuh, ditambah faktor-faktor lain, dan mengelakkan perkara buruk terjadi. Angkatan Pertahanan Awam APM Daerah Langkawi mengambil pendekatan menyeluruh dengan membuat persediaan awal bagi menghadapi situasi itu. Namun ia perlu mematuhi prosedur persisten dan SOP pengurusan mangsa terjejas susulan pandemik COVID-19. Wartawan Muhammad Najib Masyur ada laporannya. Tidak seperti tahun-tahun sebelum ini, APM bertindak melaksanakan proses pemindahan mangsa terjejas bencana dalam norma baharu. Setiap yang terlibat diwajibkan patuh semua SOP digariskan bermula dari kediaman mereka sehingga ke pusat pemindahan sementara PPS. APM turut melaksanakan latihan secara lebih bersasar kepada barisan pegawai, anggota serta beberapa agensi terlibat seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Kita ada 100 orang anggota untuk 1 jam yang pertama. Mana selepas tu kita ada bagi lagi 50 orang anggota yang kita boleh bagi dalam tempoh 24 jam untuk hadir bertugas kita di sepanjang rumus bencana di Langkawi yang kita sasarkan untuk bulan Oktober hingga Mac tahun depan. Aspek logistik turut memainkan peranan penting dalam menguruskan mangsa terjejas bagi melincirkan lagi proses pemindahan termasuklah penyediaan ambulans. Kebiasaan dari Dewan APM ini boleh menempatkan kemah sebanyak 12 kemah, tetapi apabila berlakunya bencana, Dewan ini boleh menempatkan cuma 8 sebab kita nak letak penjarakan sosial itu dan semua mangsa dalam keadaan selesa. APM jelas mengutamakan keselesaan mangsa terjejas meskipun perlu mematuhi prosedur yang lebih ketat. Muhammad Najib Masyur, Berita RTM. Saya perlukan dengan perkembangan bola sepak. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM enggan masuk campur kemudian antara Persatuan Bola Sepak Negeri Pahang PBNP dan bekas pemain pasukan itu memandu Sumareh yang memasuki episod baharu. Setiausaha Agung FAM Setiausaha Maringam berkata pihaknya telah menerima surat keputusan jawatan kuasa tata tertib PBNP yang mengenakan hukuman terhadap Sumareh atas 4 kesalahan melanggar terma kontrak pemain. Stewart menjelaskan pertikaian antara PBNP dan Sumareh yang mula hangat sejak hujung Ogos lalu kini berada dalam siasatan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Sebarang tindakan lanjut maupun hukuman di peringkat domestik hanya akan dibuat berdasarkan keputusan tersebut. FAM tidak mahu mengeruhkan keadaan dan tidak akan membuat separuh ulasan sehingga Badan Induk Dunia memperoleh keputusan. Terdahulu, jawatan kuasa tata tertib PBNP mendapati Sumareh bersalah terhadap 4 kesalahan serta mengenakan hukuman gantung 2 tahun daripada terlibat dalam sebarang aktiviti bola sepak bagi setiap kesalahan tersebut. Persatuan Bola Sepak Melaka United Musa yakin dapat melengkapkan dokumen seperti diminta Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM sebelum 31 Oktober ini. Ia bagi memastikan pasukan itu tidak mendepan risiko penyingkiran daripada Liga Malaysia musim depan. Presidennya yang juga Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Sulaiman Muhammad Ali berkata, segala dokumen yang diperlukan sedang diproses oleh persatuan untuk dihantar kepada Badan Induk Bola Sepak Negara itu dalam tempoh terdekat. Sebelum ini, media melaporkan Musa dan Pahang mendapat tindakan penyingkiran selepas gagal menghantar dokumen sempurna pada tarikh akhir pertama bulan lalu, walaupun kedua-duanya telah diberi peluang oleh FAM dengan diberikan lesen persyarat. Ia susulan kegagalan dua pasukan itu untuk mengemukakan dokumen lengkap berkaitan tunggakan dengan agensi termasuk LHDN, KWSP serta Perkeso. Kedua-dua pasukan itu termasuk 5 pasukan Liga Premier diberi tempoh sehingga 31 Oktober bagi mengemukakan segala dokumen berkaitan yang diperlukan kepada pengurusi First Instance Body FIB Platinum Club FEM.
sementara selain mendapat kesakitan adalah cabaran emosi menemani persepsi masyarakat. Jadi wartawan Rosila Jos berkongsi pengalaman bekas pesakit pandemik COVID-19. Kita saksikan. Meskipun kini telah bebas daripada pandemik yang ditakuti itu, Nur Halim Zaini yang disahkan positif pada Mac lalu masih belum melupakan pengalamannya berada di ward isolasi. Saya disahkan positif, saya dipindahkan ke satu tempat yang dikenali sebagai pusat isolasi. Perasaan yang paling terasa berjauhan dengan, bukan sekadar dengan manusia, tapi dengan benda-benda yang hari-hari kita jumpa, bunyi, bising, komplain, job, hilang. Sangat terasing dan pada masa sama sangat menekankan. Akur dengan ketentuan dan sedar akan impak pandemik kepada semua, beliau mengambil pendekatan mengumumkan di media sosial mengenai keadaannya agar semua individu yang menjadi kontak rapat hadir menjalani ujian swab. Manakala bagi Muhammad Syahluddin Suhaili mengimbas kembali perasaannya ketika dihubungi CPRC Labuan dan diusung ke ambulans, sedih, sebab dan takut menyelubunginya. Tidak mengalami sebarang gejala dan masalah kesihatan ketika menjalani rawatan, yang menjadi beban kepada beliau adalah persepsi semua individu yang mengenalinya. Selepas saya dapat memberikan saya positif dan terus adalah macam rasa diri dipersalahkan tu ada, memang adalah stigma yang, tetapi benda ni kalau Tuhan sudah memberi akan dapat jugalah. Okey. Nasihat saya kepada orang-orang yang berfikiran negatif, minta tolonglah. Jangan, sebab benda ni bukan diminta, bukan meminta. Sebaiknya doakan yang terbaik, support. Itu yang penting. Ini pula cerita Jilorin Gabriel. Walaupun tidak disahkan positif COVID-19, namun menjalani 14 hari kuarantin wajib di rumah turut memberi impak kepada emosi dan mental. Tertekan sebab tidak dapat bergaul dengan sesiapa, jadi saya kena bertahan, bersabar sendiri. Tidak dapat luahkan sepenuhnya apa yang saya rasa. Di sini saya akui memang saya depres. Orang-orang individu yang di kuarantin ini pun memerlukan bantuan sokongan daripada sokongan moral macam menyentuh berhubung persepsi negatif segelintir masyarakat terhadap pesakit COVID. Sedang berat lagi bahu yang memikul. Begitulah yang dirasakan individu yang disahkan positif COVID-19. Jadi, jauhkan stigma negatif dan juga diskriminasi terhadap mereka. Jangan sisihkan mereka. Sebaiknya berikan mereka motivasi dan sokongan agar mereka sentiasa kuat untuk berdepan dengan masyarakat dan menjalani kehidupan seperti biasa. Pandemik COVID-19 tidak mengenal agama, bangsa maupun status. Jadi, terus patuhi garis panduan yang telah disarankan kerajaan. Terus duduk di rumah, amalkan kebersihan diri yang optimum. Kita jaga kita pasti menang. Rosila Jos, Berita RTM. Baiklah saudara, laporan itu tadi mengakhiri berita wilayah hari ini. Ingat, duduk di rumah jika tiada keperluan untuk keluar. Amalkan mengimbas MySejahtera di mana jua anda berada. Juga amalkan cegah dari awal, amal norma baru, patuhi SOP dan sentiasa pantau status kesihatan. Umar Rabbani, Negara Harmoni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yeah.